끝자락 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you goodbye 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너의 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Now, look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Your girl need it all and that's so honey. Pick it to me back and then mix her. Wanna come and get some? Like touching my foot, fresh and dumb to that. What's up? I'm right back. On the sweater, come back. Plain Jane, get hyped and don't let me. Then tell me how you like that, like that. So come, come on, Okay, hai. Boleh simpan tak sekarang? kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Now, look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? 나에게 이름새로 축탁했던 날 어두운 하늘 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 내 그대가 했어 The sky is a bird, it's a plane Okay, hai semua. Assalamualaikum. Okay, so kita dah ada 100 participant hari ini. Kita boleh start dengan intro kita pada hari ini. Okay, selamat hari Sabtu semua. Okay, so hari ini host ialah Nang ya. Nama saya Nura Faizia. Boleh panggil Nang sebab saya ganti kita punya QT host kita yang tak berapa sihat. Okay, so dia muncul, dia jadi host hari ni. Okay, gantikan Nina. Alright, so minggu ni kita akan bersiaran membawakan menu-menu yang sangat trending sekarang ya, iaitu Korean food. Okay, so kita kat sini akan ada 4 chef yang akan masak semua Korean food. Okay, dan juga kita akan ada co-host yang boleh cakap bahasa Korea, okay, sebab dia belajar dekat Korea tu lama. So she's very fluent in Korean, korang boleh dengar macam dia cakap, okay. Alright, so Shira nak introduce yourself? Siap apa yang cakap? 안녕하세요. 저는 시라이라고 합니다. 오늘 우리는 한국 음식을 요리할 겁니다. 재미있게 들어봐요. Very good. So maksudnya tu dah settle lah. Siapa pandai jawab boleh letak tangan, angkat tangan eh. Okay, so now kita nak start dengan intro kita hari ni. Tapi before that kita nak minta kerjasama ya untuk dua hala punya sesi. Alright, so sekarang ni siapa yang first time tengok rancangan memasak Dynamics? Tulis number 1 dekat chat room, okay? Siapa yang dah pernah join before this, letak nombor 2. Kita nak tengok juga berapa ramai newcomers ataupun orang lama yang dah selalu join kita. Okay, ramai orang lama, ada orang satu juga. Okay. Siti Hajar, okay, first time kan? Alright. Okay, good. Satu dan dua, okay. So sekarang ni ramai orang baru dengan orang lama pun ada juga ya. Okay. Alright, now sebelum kita start dengan cooking show kita hari ni, okay, Mak masak 4 menu Korea, korang mesti tak sabar sangat nak masak, nak tengok cooking show kita. Saya perkenalkan dulu Thermomix ni, okay. Apa kebaikan Thermomix ni, apa journey kita dengan Thermomix ni, okay. So korang akan tahu tentang pelibatan mesin ni, and then we go to the cooking part, okay. So sekarang ni Nang nak tanya semua kat sini, audience kat sini. What is important to you when cooking? Apa yang korang nak capai dalam memasak?
Okay, ada yang cakap kita nak capai what you call that, money saving, okay, jimat duit. Ada yang nak cakap kita nak dapatkan sangat senang, easy peasy, masak senang, okay. Lepas tu healthy food, okay, kita nak masak benda yang berkhasiat untuk keluarga. And then kita juga nak ada kreativiti dalam masakan kita, tak nak asyik sama yang masak kejap seminggu kan, kita nak mempelbagaikan menu kita. And the last one is time saving, maksudnya kita nak masak tu jangan terlalu lama kat dapur, betul. So 5 elemen ni penting untuk korang fikir macam mana kita, apa yang penting untuk kita masak, okay, 5 elemen ni. Tapi korang boleh percaya tak, dalam 5 elemen ni korang boleh capai tak sekaligus? Makanan berkhasiat, time saving, money saving, sangat senang dengan kreatif, boleh tak capai 5 elemen ni bila korang masak selama ni? Yes or no? Kita tengok siapa yang dah capai 5 ni. Ada yang boleh dapat 5 ni. Okay, mudah dan cepat boleh. Okay, so sekarang ni dengan Thermomix 5 elemen penting ni korang boleh dapat. Okay, makanan sihat boleh, time saving boleh, money saving boleh, creativity boleh dengan berkhasiat yang tadi saya sebut. Okay, so 5 elemen ni korang boleh dapat dengan Thermomix sebab mesin ni super smart kitchen dekat dapur. Okay, kita terangkan. Thermomix ni dia daripada syarikat Baumax, okay, from German. Dia daripada tahun 1883 lagi. Okay, dah lebih daripada 135 tahun dalam bisnes kitchen essential ni kat dapur. Okay, dia dalam 80 country worldwide. Okay, bukan kat Malaysia je baru glamour Thermomix ni. Okay, sebelum ni memang UK, semua all the western punya country memang dah lama pakai ni. Okay, so kita masuk dalam Asia mungkin 5 years start macam tu kan. So kita slowly develop kita punya kesedaran, awareness tentang hebatnya Thermomix ni. Okay, alright, so kita tengok dia start dengan Thermomix ni start dengan blender je pada tahun 1960-an. Okay, zaman-zaman mungkin mak kita punya mak kot kan. Alright, ni kan, dia start dengan blender je. Okay, start daripada situ. Maksud start dengan blender yang boleh pusing ikut kelajuan speed, dia ada speed sampai turbo speed. Okay, sampailah dia jadi 100 orang engineer and design Thermomix yang sekarang kita tengah pakai ni. Okay, 120 engineers. Bukan senang nak menghasilkan satu produk yang mendapat periktirafan dunia ni. Alright, so kita kat sini kita panggil dia adalah all-in-one super kitchen, okay? Sebab dia boleh buat macam-macam jenis function dekat dapur kita. Okay, yang paling Nam suka tentang Thermomix dia frictionless motor, dia tak ada geseran. Dia pusing laju tapi tak ada geseran. Dia tak ada geseran, tak ada haba, betul? Apa, okay. So dia tak ada motor kat dalam, tak ada kipas. Nanti orang nak cakap kipas rosak kalau makan lama, tak ada. Dia tak ada kipas kat dalam ni kan. Memang canggih kan. Okay, so now kita pasal payment nanti kita akan mungkin akan harga dulu ya. Okay, sekarang kita tengok dia satu Thermomix. One Thermomix boleh buat semua. Okay, kita sekarang ni function kita ada 21 kan. Makin kita kata makin bertambah. Sebab Thermomix TM6 ni dia ada software, built-in software dia built by French people. Dia akan from time to time kita akan software. Okay, so kalau ada new function dia akan masuk kat situ terus. Jadi macam iPhone lah kan, bila kita kat perasaan kita lagi. I dah pakai mesh tau, nak tingkatkan internet line. Okay, so sekarang ni dia boleh buat macam-macam. Jadi Nam tak elaborate lagi sebab nanti semua chef yang masak dia akan cakap tentang okay, kembali menu yang diorang masak dan akan terangkan betapa bagus ya, macam apa function diorang pakai dalam Thermomix ni. Okay, lagi sorry ya.
Okay, sekejap I check. Ya. Oh, baik. Kita continue. Alright, so perfect kitchen assistant for any lifestyle, okay? You jangan cakap sebab you bujang, you macam tak padan nak pakai dengan mix now. Untuk orang bujang sesuai, untuk orang berkeluarga sesuai, untuk orang tua sesuai, untuk yang big or small sesuai, okay? Dia sesuai untuk semua jenis, semua peringkat usia. Okay, sebab Okay, we go to Shira. Shira, can you introduce the first chef, please? 오케이, 아까 다들 터모믹스 어떻게 참 최고인지 다 잘 알죠, 이제. 우리는 첫 번째 요리사는 셰프는 순두부찌개를 요리할 겁니다. 그래서 재미있게 보십시오. Hello, hi everyone. Boleh dengar tak suara saya? Boleh, Chef. Alright, hi everyone. Thank you for spending your time untuk tengok kita punya cooking show. Nama saya Shafira. You guys boleh panggil saya Chef. Okay. Hari ni saya akan masak makanan favorite Korean saya yang saya selalu order dekat Dubuyo. Sundubu jjigae ataupun nama famous dia adalah spicy soft tofu stew. Okay, so saya bagi tahu dulu apa ingredient dia. So main ingredient kita is actually tofu. And then kita kena letak any protein. So protein hari ni saya pilih daging. Daging ni saya dah rebus sikit tadi sebab saya nak make sure dia betul-betul empuk. So kalau you guys tak rebus dulu pun tak apa tau. Just nanti panjangkan sikit lah masa dia. And then kita ada sayur. So ini sayur. Saya pilih semua mushroom sebab I'm a mushroom lover. Saya suka sangat mushroom. Tapi kalau ikut original recipe, you guys patut guna enoki mushroom lah. Tapi saya tukar yang this one sebab saya lagi suka di mushroom jenis ni. Alright. And then kita ada bawang untuk kita tumis. Slice of shiitake. And then daun bawang. Leek ataupun leek. Okay. Then kita condiment yang paling penting. Sesame oil. And then ini kalau tak ada dua ni, tak Korean gochujang and juga kimchi. So this bowl you guys boleh beli dekat Shopee ataupun dia jual dekat big supermarket macam Aeon. Saya beli dekat Aeon je. And then this is my yang paling saya rasa yang paling penting lah kot sebab kalau siapa yang pernah tengok Khairul Amin, yang follow Khairul Amin pernah juga buat sundubu jjigae. Tapi rasa dia tak letak yang ni. This is what we call as mushroom stock. Mushroom stock ni I buat tadi before demo 30 minit je. Just kena perlukan bawang putih, bawang collard, ikan bilis sikit, and then you masukkan shiitake. Shiitake kering tu yang I dah slice tadi tu. Then masuk everything dalam ni, letak air separuh, and then kita rebus for 30 minutes. Senang je. So ini bahan-bahan yang kita akan guna hari ni. So I start terus lah. Alright. So first I akan ambil bawang. So, ni I suka sangat pasal Thermomix sebab kalau dulu I kena chop bawang tu manually tak, I suka potong gadu So dengan Thermomix, I don't have to do that anymore. Macam ni. Masuk je bawang. Oh, okay, sorry. Before I start, yang hari ni punya recipe, I akan buat manual cooking. Maksudnya, I just guna my own, bukan my own lah, ada orang punya recipe and then I just control from here. So, yang ini, kita nak chop bawang dulu. Chopping, so dengan Thermomix, saya pilih time 5 second and then speed kita ambil 5. Alright. Okay. So dengan Thermomix 5 saat dah siap dah you punya chopping bawang. Tak payah nak potong gadu manually dah. Jimat sangat you punya masa. So ini I kena scrap down dulu. Alright. And then masuk kita tumis tumis. Okay, untuk minyak I akan guna 330 gram. So nak tengok scale
you just slide sini. Alamak, tengah air. Okay. Pergi kat skill sini, nampak tak? Okay. Okay. So make sure dia, dia tak tear. Alright. So masukkan 30 gram. Okay. Lebih kurang lah. Okay. So now kita akan tumis. Okay, untuk tumis, setting tumis dekat Thermomix. Kalau you nak guna manual, kita selalu akan ambil temperature dia. Okay, I akan buat 3 minit. And then temperature untuk tumis manual, kita guna 120 degree. So tekan kat temperature punya button, pergi je 120. And then speed, you pilih 1. Tak payah reverse dulu pun tak apa. Okay, ni manual recipe. Alright, so sementara tunggu ni, I just nak cerita lah kenapa I suka sangat Thermomix. Okay, I'm a working mom. I dah work from home daripada tahun lepas, daripada March bulan lepas. So, I sebelum ni memang jarang masak lah, I selalu tapau. Ataupun sebab I makan seorang kan. Tapi since tahun ni, anak I dah start setahun setengah, so dia dah kena makan family food tau. So bila dia makan family food, bila dia nak kena makan family food, so I nak buat lah balance meal untuk dia. Maksudnya I nak kena letak sayur, I nak kena letak, I nak kena ada ayam and nasi. So kalau I kerja work from home, memang tak ada masa tau nak duduk lapor lama-lama. So that is why I fall in love dengan Thermomix. Sebab dia ada multiple cooking layer macam ni. Nampak tak? So you boleh actually masak sekaligus nasi, sayur dan ayam. Kalau you buat manual, berapa lama masa you nak ambil? Macam mana nak ambil masa lama nak ambil? Nak masak nasi, nak masak ayam, lepas tu nak masak sayur. So I think roughly dalam sejam maybe. And then nak kena basuh pula lagi bekas-bekas tu kan. Saya tak dengan Thermomix 30 minit je lunch you boleh siap. Kenapa? What I always do kalau I tengah busy, I akan masak nasi dalam simmering basket. Simmering basket, I akan letak dalam ni, kat dalam bowl. And then, I akan guna waruma. So dalam waruma ni, tadi Nang tak sempat. So dalam waruma ni dia ada dua. Dia ada waruma dish dan waruma tray. So dalam ni you boleh letak macam I selalu marinate ayam ataupun ikan. I letak garam sikit, kunyit sikit. And then I akan letaklah sos tiram tu and then I akan steam. And then atas, I akan letak sayur-sayur I. So ni I start, I letak atas macam ni. So dalam masa 20 minit, you dah boleh siap dah, lunch you boleh ready. Senang sangat, very effortless. So kalau I tengah busy-busy kan, I akan make masa 10 minit, I prep barang, I letak everything dalam Thermomix, I set 20 minit, done. My lunch is ready in 30 minutes. Effortless tak? So imagine kalau kenapa kita lagipun kalau kita guna steam, kita selalu steam kita punya ikan ke ayam, kita punya makanan tu lebih sihat. Kita keep the nutrition lagi elok lah. Lagipun I masak untuk my son kan, so okay sikit lah kalau kita steam macam tu. Tengok kita ada, okay sekejap lagi. Ini 3 minit, so nampak tak asap dia keluar. Alright, so itulah seronok. Sebab itulah I macam bila I pakai Thermomix ni, I sebelum ni jarang sangat masak tau. Tapi dengan Thermomix, I beli masa bulan puasa tau hari tu. I dapat masak, I punya buka puasa almost every day. Sebab adalah hari yang I macam tak payah masak kan. Tapi almost every day I dapat masak. So bagi I macam an achievement lah for me. Okay, so dah siap tumis. Sorry. Okay, make sure kalau you nak buka ni, make sure sebab dia ada wok panas kan. So dia kena hati-hati sikit. Macam tu. Kalau tak nanti wok panas ni kena kat you memang sakit. Tadi I dah sakit dah. Alright. So usually I masak daripada sini. So ni first time I facing this way lah Alright, so next I nak masukkan daging. So ni daging. Actually untuk protein ni you boleh pilih you nak masuk ayam ke ataupun seafood. Macam I suka daging, so I pilih daging. So kalau you guna seafood, actually you boleh dalam seafood tu sekejap lah masuk. Dalam 5 minit tu dah dah boleh siap lah. Tapi sebab I guna daging hari ni, so cooking time I akan panjang sikit. Dalam 10 minit je.
Tapi kalau you guna daging fresh, make sure, lagi lama lah you buat dalam 20-25 minit sampai daging tu betul-betul empuk. So then kita masukkan stock chicken ni. Alright. Okay. And then kita masukkan shiitake slice. This one yang kita rebus sekali dengan stock tadi tu. Right. Okay. Okay, then masukkan sos gochujang ni. Okay, yang ini dia pedas. So kalau you guys suka pedas, you letak 6 tablespoon. Macam I tak suka pedas. So I akan letak 3 je. Okay. And then jangan lupa letak kimchi. Okay, macam yang ini, I punya stok mushroom tadi tak berapa banyak tau. Sebab I letak air dia sikit sangat tadi. So, I akan tambah dengan air rebusan daging yang I rebus awal-awal tadi. So, I tambah sampai ikut you guys lah. Kalau you suka kuah lebih, you letak lebih. Kalau tak, you letak dalam half bowl pun dah okay. Dalam 500 gram macam tu. Okay. So, now kita akan masak for 10 minutes. So, pergi kat sini, pergi pilih 10 minit. And then temperature 100 sebab kita just nak masak dia kan. So, temperature 100 is okay dah. So, nampak tak, dia control temperature tau. So, api you tak besar, you punya makanan semua, nutrient semua retain dalam tu. Sebab tu kita suka tau guna Thermomix. Sekejap. Okay, make sure guna reverse. Ini reverse. And then you guna speed sudu. So speed sudu ni ibarat you stir very gentle je atas tu. Macam you guna senduk. So makanan you memang takkan hancur. Okay? Alright, so while waiting, I just nak explain sikit lah. Macam tadi, Nang kata kat dalam Thermomix ni ada lebih daripada 21 function. So, bila you pakai Thermomix ni, actually you memang jimat you punya masa. So 10 minit je, macam I tadi cakap 10 minit je you prepare. And then you jimat ruang. Kenapa jimat ruang? Sebab first, you tak payah nak ada steamer besar-besar dah. And second, actually you boleh buang juga you punya cari air dan you punya slow cooker. Kenapa? Sebab dalam Thermomix ni kita dah ada juga kettle mode. Kettle mode ni best tau sebab kita boleh control temperature dia. Dengan Thermomix, apa-apa you nak masak, contoh kan you nak panaskan baby food ke ataupun you nak cairkan coklat, you boleh control the temperature. So kita ranges temperature kat sini ada daripada 37 up until 120. So for example, dalam kettle mode ada dekat function kat sini. Bila you slice ni, akan ada kettle mode lah. So dalam kettle mode ni, kalau cari air biasa, you boil air, bila dia dah bunyi, dia dah maksudnya dia 100 degree Celsius. Tapi dengan Thermomix, you can control that. Kenapa penting you control temperature ni kan? Okay, for example, you ada baby dan you breast milk kan, you ada pump frozen breast milk. You nak thaw the breast milk, you can use Thermomix dengan temperature 37. So that you punya susu memang takkan rosak. Itu satu. And then, bila you buat baby food, of course you kena ada, the perfect temperature is actually 37 for them. So that is not too hot and it's not too cold for them. So that's why senang guna Thermomix. So you boleh control je. Macam tadi you tengok I buat dekat ni, kat butang tengah ni, you boleh control kat situ. And then, apa yang lagi best bila you guna Thermomix ni, okay, kalau ada sesiapa tak yang suka minum teh? Minum green tea ke, black tea ke? So kalau you suka green tea perasan tak kalau you minum akan rasa pahit-pahit sikit kadang-kadang. You know why? Sebab bila you brew green tea dengan air yang panas 100 degree Celsius, you punya daun teh tu actually akan terbakar sikit. So that's why dia keluar rasa bitter. You nak tahu kan? Tentunya kita boleh install. Okay. Alright. So tapi dengan Thermomix, bila you guna kettle mode dan you brew you punya tea at the right temperature which is 75 for green tea and 90
tea for black tea. Black tea tu contoh macam English breakfast, macam teh biasalah salon ataupun Earl Grey. That one 90 degree. Memang you punya tea is perfect, sedap dan tak ada rasa sangat pahit. And of course dengan ada timing dia jugalah kan. So that's why best you can promote Thermomix. You dah tak payah dah pakai serai air yang tu manual tu yang 100 degree Celsius. You minum rasa bakar. Betul, sedap kan green tea. I pun suka, every morning I minum. Alright, then this is another function yang I suka sebab slow cook mode. Slow cook mode ni siapa suka guna Rene Soap guna cara ni? Sebab kenapa kita nak slow cook? Slow cook ni actually you masak soup ataupun you masak you punya makanan up until 8 hours dan menggunakan temperature yang rendah macam daripada 37 up to 98. Dan kenapa? Bila you masak cara ni, actually you punya nutrition semua dalam makanan tu dia akan kekal. So tak adalah makanan you macam tak ada nutrition sebab over macam panas sangat kan. So macam I kalau I busy, I suka buat sup tulang tau. Kat rumah ni I suka makan sup tulang. So kadang ada hari I busy dah, I nak masak sup tulang. Apa yang I akan buat? I akan campur everything dalam Thermomix. Campur everything, I masak tulang, dia punya rempah. And then I akan tekan slow cook mode. In 5 hours, I set 5 jam. Then I pergi kerja macam biasa, buat office, pergi meeting. And then pada tengah hari, makanan I dah siap, panas-panas sup tu, I just tengah masak nasi dengan masak sayur je. Senang sangat kan, effortless. I memang suka sebab I sebelum ni tak pernah masak and then dengan Thermomix I dapat masak, I happy sangat sebenarnya. Itu yang best kalau slow cook. Okay, satu lagi yang best pasal slow cook ni, okay, kalau I think new moms tahu kot, kita panggil chicken bone broth. Chicken bone broth ni actually selalunya kalau macam I dulu masak makanan anak I masa dia baby, I selalu letak CBB ni lah. It's good for the baby sebenarnya untuk boost immunity dia. So bila you buat CBB, you kena buat benda slow cook. Then it takes about 5 hours tau, lama. Dan kalau I buat kat manual dulu, ya Allah penat sebab satu, api kena kecil. Yes, CBB memang sesuai untuk baby. Okay, nak buat dia, api you kena kecil, slow cook tau. And then you kena keep on datang dapur, tambah air. Datang dapur, tambah air. Ada je orang jual, tapi satu, makanya I beli dulu. Macam dalam 5 cup tu dalam RM15. So bagi I costly jugalah. Padahal dia guna kaki ayam dengan tulang ayam je. Which is senang je nak buat. Tapi dengan Thermomix, you campur everything, set 5 jam, done. You boleh pergi keluar, pergi lepak, you boleh main dengan anak you, tak payah nak risau-risau dah. So very easy, very convenient. Okay? Ada berapa lagi? Okay, ada 4 minit lagi. Alright, so next I ada fermentation mode. Apa fermentation mode ni? You can make your own yogurt and cheese. Best tak? Pernah imagine tak you buat yogurt sendiri kat rumah? I tak pernah imagine lah. Then this is, okay, kenapa tak beli je store bought yogurt kan? Okay, ada certain orang, dia dairy allergic. Macam anak I sebenarnya tak boleh minum susu lembu. So dia memang sangat allergic. I pernah bagi dia yogurt, dan muka dia bengkak, muntah-muntah tau. Memang kita orang risau gila, bawa pergi emergency terus. Tapi dengan Thermomix, I can finally make my yogurt for him. Sebab dekat dalam Cookido, kita ada Cookido. Cookido ni means kita ada resepi yang install dalam ni lah. So nanti akan ada yang akan explain. So dalam Cookido akan ada banyak collection. You boleh buat coconut milk, yogurt, you boleh buat soy yogurt, so yang non-dairy yogurt. So best sangat sebab dan satu lagi yang best sebab you boleh control tau. You boleh control sugar dia, you boleh control tak ada letak preservative. So it's very homemade, it's very healthy. So very good for the kids. Pernah imagine tak? I tak pernah imagine lah buat yogurt sendiri. So dengan Thermomix, everything is possible now. Okay? Semua okay eh? Okay, I ada 3 minit lagi nak masak ni. So, okay lah, I sambung lah eh. Okay, next. Okay. This is another function yang top class sangat. Sous vide. Sous vide ni, kalau you siapa selalu pergi makan steak dulu dekat restoran, high restaurant before PKP lah. Siapa selalu pergi? Siapa suka makan steak? Cuba type steak yes ke? Okay. Kalau you suka makan steak, kalau you pergi high-end restaurant, you makan steak kat sana, steak dia very juicy, very tender, very moist, betul tak? Tapi bila kita buat sendiri kat rumah, selalunya very dry. Dry sangat. Sebab apa? Sebab actually, most of the restaurant, diorang guna this technique, sous vide technique sebenarnya. Cara dia, actually, you letak you punya steak, you dah marinate everything, you letak dalam ziplock bag,
And then kalau guna Thermomix, you letak dalam cement basket dan you rendamkan dalam air. So for 2 hours, you masak steak you, tapi in 2 hours tu steak you akan jadi very tender, very moist. Dia tak ada macam, then after you dah siap sous vide dekat dalam Thermomix, you ambil pan, you grill for 30 second je. 30 second je. You grill both side lah. And then you serve. And you serve dengan mashed potato, you serve dengan you punya salad. Oh my god, very good, very delicious. You can have your own fine dining dekat rumah. Can you imagine that? Best sangat. So dengan teknik ni, kalau you guys nak tahu, actually sous vide machine tu kalau dekat restoran, it cost us about 3,000 ringgit. You tambah half price lagi, you dapat Thermomix ni ada 21 function. Lagi berbaloi. See? Dan bila you guna sous vide ni, macam I cakap lah, bila kita masak makanan dengan low temperature, dengan masa yang quite long, macam 2 jam macam tu, you punya makanan akan kekal nutrition dia. So it's very good, it's very healthy and it's very convenient. Lagi, selain pada steak, you also can make salmon, you boleh buat macam telur breakfast ni, macam kat hotel semua tu. So senang lah, macam cara dia kalau you tengok kat sini, dia letak dalam ziplock bag. Dan ziplock bag tu you kena make sure dia BPA free lah. You dah marinate, letak dalam ziplock bag dan you kena keluarkan angin daripada ziplock bag tu. Cara dia nak keluarkan angin tu, dia ada teknik dia lah. You kena guna macam ada air pipe, then you kena letak you punya ziplock bag tu dan you keluarkan angin dia. So then you boleh just panaskan dalam Thermomix lah. You panaskan air dulu and then you letak dalam cement basket ni. Dalam cement basket ni boleh letak dalam 2 bag tu, and then you boleh cook for 2 hours, and then after that you boleh have your own fine dining kat rumah. Very convenient. Convenient sangat kan pakai Thermomix. I tak pernah imagine lah make my own steak, make my own yogurt and cook. Yang paling penting cook every day. I tak pernah cook every day sebenarnya, to be honest with you guys lah. Memang best sangat. Tepat, siap dah. Alright, so hati-hati, this quite hot. So kalau you guys masak daripada depan, cara you guys buka macam ni. So that tak adalah asap terkena, wap terkena kat you. Ya Allah, sedapnya. I suka sangat. Okay, so now I akan letak all my sayur. Sayur ni semua I akan letak. Okay. I suka letak mushroom. I memang penggemar mushroom. Kalau I buat tom yum pun I akan letak mushroom banyak. Tak tahu kenapa, I memang suka mushroom. So now you akan letak daun bawang, leek. So I pilih daun bawang biasa je, yang sebab kat rumah I susah nak cari leek. Alright. Okay. Sekejap I nak kena, okay. And then I masak for another 4 minutes. Okay. Macam ni. So pergi kat sini, tekan 4 minit. Alamak. Okay. Alright, 4 minutes. Then temperature kita guna juga 100. So usually kalau you masak manual, this is the setting you selalu guna. So tumis 120, and then the next step tu you guna temperature 100 pun dah cukup dah. Unless kalau you nak masak rendang ke apa, itu another setting lah. So that one later kita boleh ajar. Don't worry about that. Sebab our support group memang best sangat. Semua resepi manual ke apa memang banyak share dalam group tu. Okay, so setting, reverse dan spoon feed. Spoon feed. Alright. So next, after I siap ni, I akan letak tofu. So tofu ni you kena letak last sebab kau tak hancur. So dia very soft kan? And then you kena letak juga sesame oil. Kalau tak ada sesame oil, ya Allah, tak kira rasa sedap berjigil. So ni important. So 2 ni. So then I akan letak 2 ni, akan masak another 3 minutes and then done. In 20 minutes done you punya sendu berjigil. You pergi buyur pun lagi lama. By the time you sampai rumah dah sejuk dah. So now you can make your own dekat rumah dengan Thermomix. Okay? I think I'll see you guys kejap lagi bila dah siap akan show. I'll pass back to Shira. Okay?
Hi. Okay. Alright. 오케이. 아까 그거 맛있게 들어봤죠? 그거는 순두부찌개. 오케이. Tadi kawan kita dia dah share 순두부찌개 dia. Jadi kita kena cakap translate lah kan. Kan susah pula kan kita cakap campur-campur Okay, senang kan? 정말 재미있게 하고 쉽게 집에 만들 수 있지요. 오케이. 이따가 우리는 피카는 자장면 요리할 건데 이따가 들어볼 수 있어요. Shira ni bukan Korean saja kami ni. Alright, okay. Okay, Assalamualaikum. Chonan Syafiqah Nida. Chonan junjub jubuk ibtidah. Okay, later mungkin Shira can translate to you. Okay. Okay, by the way, kita hari ni akan masak jajangmyeon. So sebelum nak cerita panjang, lebih baik kita start dulu masak. Okay, so sekarang kita akan oh, by the way, kita lupa nak cakap jajangmyeon kalau dalam bahasa Melayu, dalam bahasa yang kita nak senang faham bahasa Inggeris, it's a black bean sauce noodle. Okay, so now kita akan start dulu cara nak masak dia. First, kita ambil garlic, dua ulas macam tu. Dan tak payah kopek apa semua, thermomix yang akan buat untuk kita. So I just put inside the thermomix. And then kita set 5 second. Okay, ni manual ya. So kita set 5 second. And then temperature tak payah usik langsung. And then kita reverse blade dia. Okay, and then kita stick 5. Kita just tunggu kejap. Okay, just kejap je 5 second untuk kita kupas bawang putih. Alright, so kita akan tunjuk dekat you guys what's happening inside. So you see, dia dah kupaskan kulit tu. So we just ambil je kulit-kulit bawang tu. Actually, the best way kalau kita nak kupas ni kan, just wetkan you punya garlic tu. Okay. Alright, and then after that, okay, kita put in kita punya mixing bowl. And then kita buka scale sebab Pika buat manual. Okay, actually this recipe is Pika thermofied kan dia untuk masak dalam thermomix. This recipe actually Pika dapat daripada Monkey website. She is a Korean yang memang suka masak. So Pika always follow dia punya recipe. So after that kita tambah olive oil. Okay, make sure guna olive oil lah sebab nak bagi rasa yang lebih sedap. So around 15 gram macam tu. Okay. So, okay. Oh, ngam-ngam lah tu. Sikit-sikit tak apa. So kita punya scale ni dia boleh sampai dia macam dia punya difference is 1 gram lah. So you can measure accurately. Okay, after dah masuk tu kita akan masukkan kita punya doenjang. Doenjang ni lah yang black bean paste tu. Okay. By the way, ada cerita di sebaliknya. Sepatutnya Pika beli yang dah siap. Tapi unluckily dekat Aeon dah habis. So Pika terpaksa buat sendiri. So this recipe later on I will masuk dalam my IG lah if you guys nak tengok. So kita just masuk kita punya doenjang kat dalam ni. Okay. After masuk doenjang, kita akan tumis dia. Kenapa kena tumis? Sebab doenjang ni rasa dia pahit-pahit, manis-manis, masin. So apa yang kita kena buat bila kita tumis nak hilangkan rasa pahit, masin tu. So kita tumis dalam, okay, kita pusing saja knob tu sampai dekat bahagian masa sampai 4 minit. And then temperature kita ambil standard temperature untuk tumis. Sauteing is 120 degree. Okay, and then kita ambil speed 1. Okay, sementara tunggu dia masak tu, okay, kita nak cerita lah.
kenapa Pika pilih jajangmyeon? Okay, jajangmyeon ni actually is one of the popular dish dekat Korea. Okay, dulu masa Pika pergi Korea, Pika lupa nak try sebab Pika masa tu tak berapa familiar lah dengan K-pop, K-drama, K-show semua ni tak ada lah. Okay, and then this jajangmyeon actually dia ada satu special day dekat Korea which is dia orang panggil Black Day. So hari tu orang-orang yang single macam tu kan, dia orang akan makan lah jajangmyeon dengan kawan-kawan dia orang. Okay, so itu adalah cerita pasal jajangmyeon lah. Okay, after that, sekarang kita rasa macam happy sebab kita ada Thermomix. Okay, special thanks to my husband, Cik Lokman. Okay, kenapa dia cakap macam tu? Sebab masa pregnant dulu in 2020, kita buat list nak beli food processor baby. Tapi my husband cancel sebab dia kata not important. So kita sedih. So suddenly one of my friends dia approach tunjuk Thermomix. So I rasa macam interesting sebab main sekali sebab ada baby food. Okay. So itulah salah satu sebab kita beli Thermomix ni. And alhamdulillah this Thermomix really help me in buat makanan-makanan untuk anak saya. Okay, so Pika macam rasa why not introduce this kan as a good kitchen appliance yang boleh bantu you all kat rumah. Okay, selain daripada tu, Pika nak cakap kenapa yang Pika tertarik juga dengan Thermomix ni, ada banyak benda yang Pika boleh buat selain daripada tu. Dulu masa sebelum bersalin, Pika macam kira boleh lah, rajin lah juga buat macam-macam kat rumah tu macam dan time tu PKP kan, so macam-macam lah buat sampai adalah yang masuk dekat group Facebook apa tak jadi, apa masak apa tak jadi tu yang tu kan. Sebab Pika buat souffle, pancake tak jadi. So macam sedih lah bila buat sendiri. So now bila guna Thermomix, alhamdulillah everything okay. Kenapa Pika cakap okay? Sebab one feature Thermomix ni, dia control the temperature bila kita masak. Okay, apa yang pentingnya bila control temperature ni? Bila kita control temperature, kita boleh dapat orang kata macam perfect sangat dia punya texture, the nutrition inside makanan tu macam dia akan retain lah. Kita kira macam kalau you guys masak sayur, kita normally akan guna, masa kita nak tumis tu, kita akan guna 120 degree. So 120 degree ni di-consider sebagai low temperature dalam cooking, okay? You guys boleh Google, tengok low temperature is berapa. Okay, 120 tu memang low temperature cooking. So dalam Thermomix, dia akan guna that temperature untuk tumis kita punya bahan. And then one more is, kita guna minyak yang sangat sikit dalam Thermomix ni. 10 gram, 15 gram. Okay, so kita rasa macam everything dekat dalam ni dia under control. Sebab temperature pun dia control, it's perfect. Okay, then this temperature setting, selain daripada orang kata low temperature, dia bukan setakat low temperature. High temperature pun kita boleh pergi. What mean high temperature dekat sini? Kita boleh buat guna high temperature mode, macam kita nak buat browning, nak buat caramel, you all nak buat sugar, nak buat lollipop, whatsoever, tu yang perlu high temperature cooking. So you guys boleh pilih high temperature, but that one you kena ingat kita hanya boleh guna cookie dough sahaja, iaitu guided cooking. Okay, so Pika punya tumisan tadi dah siap. Okay, dah siap ni. So Pika akan masukkan bahan seterusnya, which is water. Pika tak timbang lah, Pika just put in sebab dah siap semua tadi. Masukkan air. And then Pika masukkan bawang, bawang Holland yang Pika dah siap ni. Kita chopkan dia. It's very simple ya nak buat jajangmyeon ni sebab dia kita just masuk bahan sahaja. Okay, potato yang kita dah dice juga. Kita masuk zucchini. Alright, and then kita masukkan kobis. Kalau you guys guna kobis yang hijau tu lagi best, okay?
Okay, and then this is fried beef, beef yang dah digoreng. And Tika nak inform yang Tika goreng ni tadi guna Thermomix. Okay, Tika guna high temperature mode. Okay, so kita just masukkan. Tahan dia. Okay, and then Tika masukkan juga dark soy sauce. Okay, dark soy sauce. Kalau you all guna conjang, jangan masuk dark soy sauce dah. Sebab ni Tika buat sendiri kan. So Tika kena tambah lah nak bagi effect hitam tu sikit. Okay, bila dah masuk semua, everything inside. Kita just tutup balik. Okay, Tika akan masak di dalam 5 minit saja. Okay, still 120. Cuma kali ni Tika akan reverse blade sebab tak nak bagi Tika punya bahan-bahan tu hancur. That is important untuk ni. Okay, kita pilih 0.5 speed. Okay, sambil-sambil tu Tika sambung balik pasal yang temperature tu. Selain daripada low temperature, high temperature, kita ada juga temperature lain. Contohnya macam tadi, Syaf ada sentuh pasal baby food. Okay, which is memang yang Tika paling suka dengan Thermomix. So, apa yang Tika buat, dekat kita ada 37 degree Celsius. So, dekat situ kita boleh panaskan barang-barang, makanan-makanan baby. Macam anak Tika breastfeeding. So, BBM Tika tu yang Tika dah frozen tu, Tika just masukkan je pots tu dekat dalam Thermomix. And then, Tika set 7 degree dan around, tengoklah berapa quantity kita punya susu tu. Dan kita set masa. And then kita reverse date dan kita tunggu je. After dah siap semua, cair, masuk botol terus bagi baby. So tak payahlah kita macam nak bagi rasa-rasa panas lagi ke apa ke. Tak ada dah. Kat sini dah settle dah. Okay, kalau makanan-makanan baby yang dah frozen dulu, kita selalu belilah yang frozen tu. So bila nak panaskan, masukkan je dalam ni. And then keluar-keluar terus swap dekat talha. Tak payah dah nak tunggu-tunggu. So, kita rasa benda tu sangat membantu lah kerja kita daripada kita nak tadar ais suam dalam mangkuk, masukkan barang baby kan. Itu macam a bit, orang kata macam leceh lah. Okay. Tapi, sejak ada Thermomix ni lah yang bestnya, kita dah tak beli dalam frozen food tu. So, minta maaf lah seller frozen food sebab kita dah buat sendiri. Okay, after that, selain daripada tu kita ada juga temperature 50 degree Celsius untuk kita cairkan coklat. Okay, kalau kita guna stove biasa kan, benda ni akan ambil macam kita kena buat double boiling, baru kita punya coklat cair. Tapi dalam Thermomix tak, you potong je coklat yang keras tu, masukkan je dalam Thermomix, set temperature 50, okay, settle, cair, dah boleh tuang atas pancake dah. Okay, lepas tu, after dah tu you makan, enjoy your food, okay? Okay, after that kita ada juga suhu 60, 70, 80. Adalah setiap tu ada kita punya feature-feature dia. So macam 60 tu kita boleh cairkan gelatin, nak buat agar-agar ke, nak buat panah kota ke. Okay, and then speed 70 kita boleh guna untuk buat sos, nak buat mayonis ke apa. Okay, macam orang yang diet kan, you just have this. Sebab you boleh buat semua benda sendiri. You control sugar intake you, carbo you semua inside this session ni. Okay, and then this kita ada juga 80 degree macam tadi Syaf sentuh pasal green tea. So untuk peminat-peminat Starbucks kat luar tu, you guys dah boleh save sebab you boleh brew your coffee inside Thermomix guna 80 degree saja. Okay, and then tapi sometimes boleh lah juga sebab nak rasa kan. Okay, and then kita ada 90 degree macam kita nak buat kaya ke, nak masak something yang dengan cooking, so itu yang penting. And then tadi kita dah sentuh pasal 120, 160 dengan 170. So see, everything yang kita masak dengan perfect temperature, constant. Okay, one thing kita nak sentuh, Thermomix dia bukan induction cooker. Dia menggunakan integrated direct system, heating system, which means macam kita punya kettle kat rumah tu yang ada pile tu. So kita ada coil kat bawah ni, coil tu yang akan panas dan masakkan kita punya bahan. Dia tak panaskan sangat kita punya mixing bowl ni. Okay,
Ya, tapi still kena cautious, kena jagalah. Jangan apa ni orang kata isik-isik sangatlah waktu panas, especially waktu high temperature mode. Okay, and then one more thing kita nak highlight kat sini sebab kita ada baca satu research daripada University of Edinburgh. There is one researcher, dia keluar satu statement lah. Dia kata, if kita masak something dengan temperature yang salah ataupun yang terlalu tinggi, benda tu boleh menyebabkan risiko untuk kita kena serangan sakit jantung. Jadi cara memasak sebenarnya, especially dalam nak regulate temperature, is very important. Sebab kenapa dia cakap macam tu? Dia cakap bila kita masak, kalau dekat normal stove lah yang biasa tu, kalau you all startkan masak, kita punya temperature can reach up to 300 degrees Celsius, 500,000 something. So you don't know what is the temperature yang sedang dekat dalam stove tu kan. Okay, jaranglah orang pergi masak nak pergi test temperature kat situ. Okay. So what happen bila you masak guna temperature macam tu? So bila you buat macam tu, nanti akan ada satu compound yang akan terhasil dekat kita punya masakan. So benda tu lah yang not good for us lah. Yang mana that compound boleh affect kita punya kesihatan. So alhamdulillah, I think with Thermomix, you guys can, inilah orang kata healthy food. And then you can control all the ingredient inside. Okay, since dah siap masak, dah siap tumis tadi. Okay, maybe you guys nak tengok apa jadi kat dalam. So, kita just show you. Okay, nampak tak? Okay. Alright, and then kita, okay, please masa nak masukkan mixing bowl, letak betul-betul ya. Jangan langgar kita punya locking arm. Alright, after that, kita akan bancuh kita punya tepung jagung. Masukkan air sikit. Okay, and then kita akan letak gula dalam 2 tablespoon. And then kita letak garam sikit. Kalau you guna cunjang tak payah letak garam ya. And then kita mixkan dia sekejap kat luar ni. Sebab nak cairkan tepung jagung tu. Okay. After that semua just masuk dalam ni. Okay. Siap ni. So, kita tutup this one. Sekarang kita akan guna function Varoma. Sebab kita nak lekatkan kita punya sauce. And then, kita letak simmering basket dekat atas ni. So, kita punya vapor semua boleh lah. Dia punya steam tu boleh keluar, okay? Dan kita set dalam 15 minit. Okay, Varoma temperature. Reverse blade. And then kita ambil 0.5. Okay, hello. Okay. So after that start ni semua, nanti kita akan masukkan sesame oil later on. Okay, after that kita akan hidang dengan noodles. Okay, noodles tu kita guna noodles ni, fat boy ni, ditarik. Okay, otherwise you guys boleh buat sendiri guna resepi Cookie Dough iaitu kalguksu punya noodles. Okay. So cara nak masak air 13 minit, temperature 100 and then speed dia reverse speed. Okay. So but just kita nak show dekat you guys, kalau you guys kan nak buat sendiri conjang, boleh guna this black bean daripada Aeon Top Value. Okay, so this black bean kita gunalah yang macam ni yang kita gunalah. So recipe later you check lah dekat my IG. Okay, so I think that's all from me. So I will pass back to Shira. Thank you, Shira. 오케이, 안녕하세요. 이제 그거 짜장면 지금 기다리고 있어요. Okay, now we are going to move to Farahin. She's going to cook 매운탕. 매운탕 is spicy chicken, fried chicken. Korean spicy fried chicken.
Alright, 그래서 지금 봅시다. Okay, Assalamualaikum. Dengar tak? dengar. Okay. Annyeong. Cik. Ya, ya. I tak pernah pergi Korea tapi I tahulah greetings dalam Korea ni annyeong je lah kan. Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Farahin Mutalib. Saya Thermomix Advisor daripada tim Dynamics. Okay, so kita start masak terus ya. So kat sini apa ni? I dah klik siap-siap what to cook today. Okay, so I tekan dekat Korean fried chicken. So ni I pakai resepi cookie dough. Okay, so start cooking So dalam resepi ni ada dua bahagian lah. So the first part is untuk buat coating salutan tepung tu kan untuk buat ayam goreng. Tapi I'm going to kira skip the first step dulu sebab ambil masa 2 jam untuk coat tu, so I dah buat siap-siap dah. Okay, so yang the next part, the sauce part yang I akan tunjukkan you all lah. Okay, so kira first part ni I just share apa yang bahan yang dimasukkan So mula-mula masukkan 2 garlic cloves and then masukkan 10 gram fresh ginger halia. Lepas tu masukkan kira tutup measuring cup and then dia suruh chop dalam masa 3 second. Okay, so next dia suruh straight down and then next dia suruh tutup balik. Lepas tu dia suruh chop 3 second lagi untuk bagi kira halus lah garlic dengan ginger tadi. Okay, so next ni yang resepi batter dia ni, dia suruh letakkan plain flour, corn flour, tepung jagung, lepas tu baking powder, garam. And then next masukkan black pepper. So tutup sekali lagi. Okay, so dia suruh mixkan batter tu dalam masa 10 saat je. So Thermomix ni memang pakai second-second je, memang jimat masa. Okay, next dia suruh transferkan ke bowl. Okay, so ni dia suruh timbang chicken wings. Okay, so next dia suruh coat. Okay, so kat sini untuk siapa yang macam first time nak try this recipe, it's good to have this Thermomix lah sebab dia dah memang bagi tahu step by step. It's a guided cooking kan. So kat sini dia suruh place yang coated chicken tu, salutan chicken dengan tepung yang kita dah buat tu dalam masa 2 hingga 4 jam untuk dapatkan the best result lah. Okay, so next, okay, so dia suruh cleankan. Okay, so this is the part yang I nak tunjuk untuk buat sauce tu. Okay, mula dia suruh masukkan 5 garlic cloves. So, masukkan. So ni I asingkan. Alright. So next. Okay, so kat sini dah ada penimbang siap-siap. Dia suruh timbang dalam 10 gram je ginger. So, I masukkan semua. Okay, tak apa, lebih kurang sikit pun tak ada masalah. Okay, so tekan next. Okay, dia suruh tutup. So, tekan next. Okay, so kat sini cookie dough ni dia dah set masa, temperature dengan speed siap-siap. So, kalau boleh tengoklah dia ada macam takah dia. So it's safe juga kalau budak nak memasak sekali tapi confirm lah mami daddy kena ada lah. So memang kita kulas je sampai habis. Next. So dia akan scrape. Okay, so ni dia suruh scrape down. Biasa kalau user Thermomix ni dia memang perkataan scrape ni memang famous lah. Dulu sebelum I ada Thermomix saya macam benda ni scrape kan. Okay, bila tengok demo baru tahulah apa scrape down tu. Okay, so ni dia nak suruh haluskan lagi. Next, masukkan, okay, tutup. Okay, so another 3 seconds to chop.
And next. So ni apa dia punya guarding arm ni memang untuk safety feature lah. So kat sini, okay, dia punya weighing scale ni memang sangat sensitif. Kita macam sentuh sikit dia dah detect. So kalau dia negatif ke, so boleh try balik lah. So kat sini masukkan 50 gram brown sugar. Masukkan 50 gram lah. Okay, cukup. Alright. Next, dia suruh masukkan rice vinegar. Farin tak ada rice vinegar. You boleh substitute dengan lemon juice ataupun lime juice. Tapi untuk demo ni memang sebab sebelum ni pun Farin pernah try, omit pun memang sedap. So kita boleh omit ataupun nak substitute dengan air semasam-masam sikit pun boleh juga letak. Okay, so next letakkan honey. 60 gram. Okey. Sekejap, I pergi ambil habis. Sekejap. So any honey pun boleh. Kira kalau I memang suka madu, banyaklah stok madu. Okay, ni I beli tu madu Mekah ni pun memang madu diamond. Pun memang sedap lah. Okay, so I nak tambah 60 gram. Ya, banyak sikit lah. Sebab kita nak bagi dia rasa manis madu ni dia lain daripada manis gula. So memang sihat lah. Okay. Right. Next. Okay, masukkan Korean chili paste. So Pen pakai yang jenis macam ni. Dia jenis pekat sikit. Kalau yang dalam botol tu tak silap. Dia macam cair sikit. Okay. So both I dengan husband I memang suka pedas. So macam memang kita orang akan letak extra lah. Okay. Right. Ini 90 gram saya letak extra sebab nak spicy. Okay, so tomato ketchup. Dia walaupun dia guided cooking, tapi ikut kita nak kurang ke, nak lebih ke, ikut cita rasa kita. Kita nak tambah benda lain pun tak ada masalah. Okay. So next, okay, dark soy sauce. Dalam 15 gram. Oops. And next, sesame oil. Alright, so next. Okay, kat sini dia suruh dia dah set siap 10 second speed 3 untuk mix dia. Saya dah pusing dah. Okay. So dengar tak? Alright. Okay, dah siap dah kan? Okay, so next. Okay, so dalam masa next kita nak masak dia lah. Dalam masa 10 minit. So dia dah siap setkan temperature dalam 100 degree Celsius. Lepas tu speed 1. So just pelas je, simple je. Okay, so sementara nak tunggu tu kan. Saya nak share kenapa saya pilih dish lah, Korean spicy fried chicken ni. Sebab dia sangat
mudah bahan-bahan dia. Lepas tu sedap, simple and kegemaran semua orang. So nak dapatkan bahan pun tak susah juga. Macam contohnya gochujang kan. Sebab Fahin duduk sini Terengganu. So kalau dekat supermarket tu macam tak ada sangat. Tapi sekarang kita ada Shopee. So sajalah test hari Khamis tu kita dah decide Team Korea. Order kat Shopee. So esoknya hari Jumaat sampai. So memang sangat mudah lah nak dapatkan bahan-bahan tu. Satu lagi macam dulu kan biasa kan dulu macam masa Fahin duduk Terengganu kan. So dulu memang Fahin selalu travel kat KL sebab my family dekat KL. Setiap kali balik KL mesti singgah Kyochon ataupun K-Fry. So sampai sanggup beratur lah fikir balik kan. Memang bila dah PKP ni kan fikir okay akan work from home. Lepas tu memang nak handle the kids, masak lagi sebab sebelum ni my husband yang masak. I pun macam I think I need to do something yang I can cook tu lah kan. So that's why I beli Thermomix ni dan I boleh explore masakan-masakan Korea ataupun negara-negara lain pun boleh juga. Okay, so kita sambung sikit pasal cerita pasal cookie dough kan. Okay. Alright. So tak apalah I cakap kan, dengar kan. Okay, so apa tu cookie dough? Biasa dengar cookie dough kan. So cookie dough ni dia online portal recipe yang created by Bowex lah. Bowex ni yang buat Thermomix ni. So dia macam memang embed apps dalam Thermomix. Lepas tu dia ada dalam 70,000 lebih ada 70,000 resepi worldwide. So kalau macam sekarang ni Team Korea, you boleh macam search Korea collection, memang banyak resepi-resepi Korea yang you boleh explore. Kalau you nak cari negara lain pun, India ke, Spanish ke, mana-mana memang sangat mudah kalau you an explorer untuk masakan yang kat lain lah. Maksudnya sekarang kan kita susah nak travel, memang tak boleh nak travel overseas kan. So kita bring that by using Thermomix. Kita boleh rasa kat rumah kita. Okay, and then satu lagi boleh dapat quality restaurant sebab all those recipe dalam cookie dough ni have been tested by the chef lah. Okay, so apa lagi you boleh buat dalam cookie dough ni? Okay, dia boleh kita boleh access juga through phone, laptop, tablet kan. Then you boleh organize tau macam you punya recipe atau menu dalam bookmark yang macam recipe yang you sentiasa ataupun selalu kerap masak, you tekan kat bookmark, so you boleh set dah. And then satu lagi mungkin you boleh plan dalam minggu ni nak masak apa. So satu lagi cookie dough ni pun dia kita boleh buat add to shopping list. Memang I selalu pakai ni sebab satu, jimat masa you, jimat tenaga you tak payah nak typing ke apa, just klik. And then jimat duit. Sebab apa jimat duit? You don't have to go macam kan selalu list barang, alamak tertinggal lah barang lain kan, sebab kita kena fikir resepi yang kita nak masak tu kan. So dengan cookie dough ni, you set je minggu tu you nak masak apa, terus lepas tu you boleh klik lah, okay barang ni ada, barang ni tak ada. Okay, so you boleh masuk dan tak perlu nak pergi kedai 2-3 kali lah. Okay, so apa lagi? Next, okay. Dengan Thermomix ni, you boleh buat okay, so dengan Thermomix ni, kat sini dia kata you can make perfect knead every time. Knead ni maksudnya menguli roti lah. So sebab apa every time? Memang confirm jadi. Macam contohnya buat roti ke apa ke, especially you nak activate the yeast, memang setting dia pakai 37 degree tu dah already activate the yeast tanpa mematikan pun juga. Sebab kalau terover panas pun yeast tu boleh mati. And nak activate tu pun dia dah setting 2 minit macam tu. Okay, kalau tengok kat sini,
Yes, I can cook too. Memang sebelum Thermomix, I tak pernah imagine yang I boleh buat roti. I fikir, alah sekadar nak buat roti pang, I boleh beli dekat kedai kan. Tapi since PKP ni kadang-kadang kedai pun dah tutup tau. So sebab tak ramai orang yang keluar. Jadi anak-anak lapar malam. Jadi bila dengan Thermomix ni is a bless lah. Sebab I tak sangka I boleh buat roti, I boleh buat mantau. Macam dalam gambar ni mantau. Yang kalau kawan-kawan perasan I dekat IG memang selalu buat mantau. Bukan sekadar mantau yang pau kosong tu je. I boleh buat, you boleh jadi kreatif juga. You boleh buat roast mantau, you boleh buat kata mantau. Apa lagi I buat? Hari tu anak I request tembikai. So I boleh buat benda tu and it doesn't take too much time and effort. Kalau macam you nak menguli, satu, kalau uli sendiri I pernah try uli pizza dough. That one time lah sebelum Thermomix. Okay, memang fikir balik. That is the first and last I buat. I macam tengok resepi. Kan Cik Noh kan ada buat video kan. Nampak mudahnya dia buat. Tapi bila buat sendiri, satu dapur I kena kemaskan. Lepas tu dah lambat I nak tunggu husband I menguli kan. Dia pun memang guna tenaga dia apa still tak jadi lembut tau. Lepas tu bila dah lambat nak dengan bersepah ni, so kita orang makan pizza dough tu walaupun tak sedap mana, makan juga sebab lapar sebab dah lambat siap kan. Okay, so memang dengan Thermomix ni for me is a life savior for my family lah juga. So okay, selain pada tu boleh buat roti, boleh buat pasta, boleh buat fishball. Okay, yang menarik dalam Thermomix ni bukan sekadar menguli. That's why kalau user Thermomix ni, memang you akan dengar memang daripada non-baker akan jadi baker tau. Sebab apa tau, orang akan jadi rajin. Kalau macam, I tak sure lah kalau I tak pernah pakai bread maker, tapi I heard orang yang pakai bread maker ni macam beli pakai sekali je. Tapi kalau Thermomix ni, trust me, memang beli, memang pakai tiap-tiap hari. Sebab apa tau, dia punya pre-clean mode punya setting dia memang best sebab dia ada 4 type. Okay, selepas kita masak kan, contoh masak pakai stove lah, kita mesti ada masalah untuk mencuci ataupun pakai stove ke ataupun any other appliances lah. So dia kita nak memudahkan jimat masa. Kalau dengan Thermomix ni, okay, ada 4 jenis I cakap tadi. Ada dough mode, universal, fat and caramel, last sekali browning. So kita akan, contohnya kalau nak buat roti kita pakai dough lah. Kadang-kadang masak pakai high time memang selalu kita bekam dengan masalah browning dekat base dia. So pakai, you just letak 1 liter air, tambah dengan deterjen ataupun tambah 50 gram cuka. Lepas tu buat setting pre-clean mode tu. Memang kalau you tengok user ataupun Thermomix advisor yang buat ni, yang curah je air tu memang tak bilas pun nampak very clear. That's why memang kita akan masak setiap hari sebab dia memudahkan. Okay, so alright. So kat sini dia kata healthy homemade sorbet and ice cream. Okay, sebelum ni Farahin jenis macam sorry to say lah to moms, I macam tak conscious sangat pasal sugar untuk anak. So I tend to macam anak I suka, anak I yang sulung dia suka ice cream. So I beli. So I tak aware yang macam ada, actually memang kita aware tapi dia tak macam, kita tak ada self conscious tau. So ada preservative, ada kandungan gula yang tinggi. Lepas tu kita tak tahu colouring dia macam mana. So anak I ni yang sulung, it hits me that dia ada mild autism. So macam I pun macam fikir, sorry I macam sensitif sikit. Okay, so macam I fikir juga I beli Thermomix ni is the reason I macam nak anak I macam sebab dia prone to screen. So okay, tak habis cerita kan. So dia prone to macam screen kan. So I beli Thermomix ni sebab nak involvekan dia dalam aktiviti memasak juga.
So every time I buat ice cream, kalau you perasan juga I selalu share dekat IGI, we do it together tau, buat ice cream dari scratch. Macam gula tu I boleh kurangkan jadi powder dalam 3 second. Lepas tu masukkan buah frozen fruits, masukkan whipping cream ke apa tu untuk area ice cream, blend 30 second siap. So anak I pun daripada awal, sebab kalau budak autism ni bila bunyi bising dia akan macam ni, dia akan tutup telinga. So masa awal-awal pakai Thermomix ni dia macam tutup telinga. Tapi lama-lama di sini dia dah biasa. Okay mami, I want to help. Okay, bila bunyi bising, oh mami dah siap dah, Thermomix dah bunyi kan. Okay, so secara tak langsung bila you pakai Thermomix ni, you akan involve, you bukan seorang masak tau, you akan involve your husband, your kids untuk masak sekali and enjoy together. Okay. So I think okay, ni dah siap dah. So I akan tunjuk dia punya texture lah. Okay, nampak tak? Dia jadi macam ni lah. Okay, so lepas ni I akan salutkan dengan ayam goreng. Lepas tu I akan platingkan. So over to you Shira. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar kan? Okay, thank you. Komasamnida Farahin. Meuntak jika mandera saya. Saya memang totally agree dengan yang Farahin cakap tu. Daripada saya pun baru je dapat Thermomix saya actually dalam 1 month plus. But cuma canggih canggih. Orang Korea kata terbaik tau. Kan Farahin, it's very good. Dan you boleh involve your macam like me, I have 3 daughters. So my kids has been involved lah. Diorang kalau ice cream 먹고 싶으면 지금 먹을 수 있어요. 그리고 뭐 쿠키 만들고 싶으면 쿠키 만들어요. macam kalau dia makan cookie time tu juga dia makan. 장이죠. 장. Tuti, dia cakap tuti. Sedap sangat sebab buat jadi tau. So kita jadi happy lah benda tu jadi. Okay, kalau nak cerita pasal Thermomix ni punya tak habis-habis tau. Alright, so I'm going to pass to Abes. Abes, she's gonna do bingsu, pat bingsu. Ikut tu canggih kat Korea orang makan pat bingsu, especially waktu summer. Kadang-kadang waktu winter pun orang makan. Especially kalau orang dating kan. Okay, so I'll pass to Abes. Bingsu. 안녕하세요. 저는 Abes입니다. Hi everyone. So actually my name is Abes Hafiza. So tadi kita dah rasa jam-jamion, sundubu jjigae, Korean fried chicken. Now it comes to dessert. So actually dessert kita nak buat ni simple je, bingsu. Rasanya dekat Malaysia ni korang boleh pergi My Kori untuk makan bingsu. Tapi kita tahulah harga dia mahal. And now PKP mana nak cari bingsu kan? So dengan Thermomix kita boleh buat bingsu. Bingsu ni apa? Okay, pat bingsu actually kalau dekat Malaysian, dia macam ABC lah. Air batu campur, ais kepal. But bingsu ni is Korean version of ais batu campur. Okay, so kenapa saya pilih bingsu ni? First, dengan buat dengan bingsu ni, kita boleh buat makanan dengan cara yang cepat. Kita blend je ais tu, dia berjadi dah. And it healthy. Lagi satu, kita boleh sediakan makanan dengan cara fresh. So contoh hari ni kita akan buat strawberry bingsu. So saya dah sediakan strawberry lah. Okay. Secondly, kita ada susu lah. Susu ni kita boleh guna sama ada susu fresh milk, low fat, depends lah korang nak guna susu apa. Beza bingsu kita dengan ABC adalah Malaysia punya ABC, kita guna normal ice lah kan, kita shave the ice. But bingsu kita guna milk version. Kita frozenkan milk. Okay, selain tu kita guna juga condensed milk. Okay, condensed milk, kita tambah air, water and gula. Okay, the things about Thermomix yang saya suka adalah kita boleh prepare our food sendiri. Okay, so let's say korang on diet, korang tak nak guna normal sugar, korang boleh tukar jadi kantor sugar ataupun guna yang stevia punya sugar.
Okay, guna yang biasa punya lah, so should be okay. Okay. Selain tu, macam mana saya nak kata kenapa saya sukakan Thermomix? Sebab Bingsu ni buat cepat je, so saya cerita sikit lah. Saya suka Thermomix ni sebab pengalaman sendiri. Okay, saya seorang yang tak reti masak. Okay, kawan-kawan semua tahu. Kalau pergi rumah saya, memang takkan masak. Kita akan tapau. Okay, even saya baru setahun setengah kahwin. Masa mula kahwin memang tak masak. Balik rumah in-law, balik rumah mak, diorang yang akan masak. Okay, bila saya start pregnant and bila fikir nak bersalin kan, saya fikir sampai bila kita nak tapau? Sampai bila kita nak keep the unhealthy lifestyle? Sebab bila tapau ni, of course lah paling senang McD, KFC, benda-benda macam tu kan. Then kawan saya pula diintroducekan Thermomix kepada saya. At first, sorry. Hai semua. Okay, sorry. Banyak sangat technical problem hari ini ya. Okay. So, while kita tunggu Abes reconnect herself, dia punya connection tiba-tiba terstop tadi. Let me talk to you a bit more lah about Thermomix, okay? Saya masuk balik tadi Nang punya connection pun not too good kan, so saya ingatkan boleh MC 1 minggu, rupanya tak boleh MC langsung. Okay, jap. Abes dah masuk balik Okay lah, saya duduk balik bagi Abes. Sorry, tadi ada technical error. Okay, so decline apa? Okay, sorry tadi ada technical error. So without further ado, saya rasa kita cuba untuk masak dulu lah. So first kita buat topping dulu lah sebab senang saja. Kita sediakan strawberry yang kita ada tadi. So kita guna scale. Okay. Dan lepas tu kita masukkan gula. Okay. Lepas tu kita masukkan sikit air lemon lah untuk buat topping dia. Setengah orang guna lemon yang fresh, tapi kalau nak beli yang juice pun okey je. So nak kata accuracy dia, bila kita kat sini kan, kita timbang, dia memang akan perfect lah. Dia ikut dia punya penimbang yang kita nak. So senang je, kita tak payah beli dekat tempat lain pula kan. Okey. Dan lepas tu, kita akan blend dia. Saya blend 10 saat lah. Okay. So korang tengok dalam 10 second je, dah jadi dah kita punya topping tu. Alright. So kita scrap down. Kalau kita nak blend lagi sekali pun tak ada masalah. Kalau korang betul-betul nak bagi dia ni kan. So ini saya buat tadi 10 saat pun dah jadi macam ni punya ni kan. So it's nice lah. Okay, kita try blend lagi sekali 10 saat. Speed kita ambil 9. Okay, dah jadi. So ni topping dia tadi. Okay, so we put aside lah. Kita letak dulu sekejap. Lepas ni kita nak buat dia punya ais tu
So kita dah blend tadi siap-siap kan, kita tak payah basuh sebab kita nak juga rasa strawberry tu dekat kita punya bingsu tu. So this is the manual recipe tau. Actually saya adapt daripada YouTube. Ada macam-macam cara lah. Okay. So tengok kita punya strawberry topping tadi dah jadi cantik. So sekarang kita nak buat dia punya topping, dia punya ais. Okay. So saya menggunakan susu lah. Kita masukkan 400 gram susu. Okay, saya habiskan semua. Okay. Lepas tu kita masukkan 100 ml ataupun 100 gram air. Sekejap dia buat topping dia. Dia sama, topping tu sama juga macam kita buat jam. Lebih kurang lah. Dia macam blend and siap and it's healthy. Okay, so sekarang kita masukkan 100 ml air. Okay. Dan lepas tu saya masukkan condensed milk lah. Okay. Okay, kita masukkan 75 gram. So, itu yang kita nak kata tau. Kalau korang jenis yang tak suka manis, korang boleh adjust the taste suit yourself lah. Okay, kalau kita kat kedai tu kadang-kadang memang over manis. Kadang-kadang memang macam kurang manis, tak sama yang kita style kan. So, ini kita boleh buat sendiri. So, actually inside ni pun korang boleh masukkan strawberry juga. Okay. So, saya nak bagi dia mix dalam masa 10 saat. Kita guna 3,5 macam tu. Just untuk mix. Sebab kalau kita buat manual, korang kena gaul nak bagi ratakan condensed milk together with the fresh milk tu kan ambil masa kan. So ni sambil cakap dah jadi dah. So dah sekejap ya. 10 saat ya. So menu ni sebenarnya sangat cepat. Kita boleh buat pagi-pagi tu nak buat ke, ataupun tiba balik kerja tiba nak makan bingsu, kita boleh buat sendiri ke. Tak habis cakap lagi dah siap kan. Okay. So korang tengok dia punya susu. So dah jadi macam ni. So sebenarnya lepas macam ni kita masukkan dalam bekas ataupun kita masukkan dalam zip bag and kita kena fridge-kan selama 5 jam ataupun semalaman. Okay. Tapi sekarang ni yang saya tunjukkan, saya masukkan dalam zip bag. Pada masa yang sama saya akan bawa keluar yang saya dah fridge-kan, frozen-kan semalaman. So yang semalam buat tu saya boleh makan hari ni tau. Yang hari ni yang saya baru buat ni saya boleh makan untuk esok. So ni zip bag dia. So kita masukkan dalam fridge lah. Okay, now kita keluarkan pula yang dah kita frozen kan. Okay. Gitu. Okay. So ini pun saya akan buat 10 saat. Senang je sebenarnya buat air ni sangat senang Okay, so kita letak speed 9. Okay. So, dia jadi dah tu Okay, kita kalau kita nak, kita boleh lagi blend ikut yang kita nak lagi. Ni saya try macam ni kan. Saya blendkan lagi lah. So macam menu resipi ni kan kita boleh try and error tau. Kita nak blend 10. As long as kita tahu cara guna, and cara guna dia macam takes few times dia. Macam kadang-kadang kan seminggu ni kita tahu cara nak buat manual. So kita tahu dah cara, senang lah. Okay. So tengok, dah siap dah saya punya. So nanti saya akan dekorkan ini sekali dengan strawberry tu lah ikut style bingsu. Lepas tu kita akan buat topping dia macam ni, okay?
Selain daripada tu, dengan menggunakan Thermomix, kita pagi-pagi yang kita boleh buat lemonade. 2 saat je, kan senang tu kan. So every time kita akan buat benda yang fast, fresh and yummy. Okay, sementara saya dekor ni, saya pass back to Shira. Kamsahamnida Farihin. Tengok Abes. Cang je Cang. Alright, dia best sebabnya buat-buat memang jadi. Mama Bear dah datang. Hi Elina. Right, so I'll pass it to you. Yeah, alright. Okay. 지금 엘리나 들어봅시다. Bye. Kamsahamnida. Okay. Okay, Shira nama dia Abes, bukan dia cakap best. Okay. Okay. Semua tak betul hari ni Okay, so Elina payung terjun hari ni tiba-tiba kena set up semua sebab Nam punya internet not that good. Okay, so tak apa. Memang diorang tak bagi Elina holiday. Nak satu minggu holiday pun tak boleh. Tapi tak apa. Okay, so kita dah tengok tadi kita punya chef-chef bestnya lah macam kita kat Korea kan. Dia pergi masak semua. Yang Elina punya favorite is the spicy Korean spicy Korean fried chicken. That one memang dah banyak kali buat lah. My husband dah suka. Lagi best dari Four Fingers tau. Memang best. Siapa yang dah ada Thermomix, so please lah try. Memang itu sedap sangat. Okay, so kita tengok tadi chef kita semua masak-masak. Sebenarnya diorang masak ke? Banyak cakap je kan? Diorang letak-letak lepas tu cakap je kan? Kita nak tengok masak, rupanya cakap je banyak sebenarnya. Tapi kita tengok diorang dah tunjuk semua benefits Thermomix. Apa benefits Thermomix tu? Quick and easy, memang cepat. Tengoklah boleh buat apa tu dessert cepat sangat lah. Tak payah nak pergi order. Nak order Grab semua tu dah 30 minit dah. Berapa kita bayar kan? Everyone can cook. Guna cookie dough tu ikut je lah. Letak next. Manual cooking pun sama. Cuma nak kena adjust 3 time, temperature and speed. Okay, so hari ni ada yang buat guna cookie dough, ada yang buat manual cooking. So memang dengan Thermomix ni, you boleh cuba what is best for you. Memang best lah kita try semua dengan Thermomix ni. Okay, healthy. Tak payah guna preservatives, tak payah nak adjust garam, gula semua kita boleh buat sendiri. Kalau kita order, kita tak tahu berapa banyak dia letak, ajinomoto, garam, gula semua kita tak tahu. Kan? So make home cooked meals because it's good for you, it's good for your family. Invest in health. Invest in your family's health. Okay? And ada auto cooking and auto washing. Okay? Auto washing tu yang paling best. Kita tak payahlah nak basuh periuk, nak rendam periuk, gosok periuk pula. Gosok lah bila dah apa tu kotor sangat tu kan. So dengan Thermomix ni you letak air setengah sini, letak 1 squirt of sunlight, lepas tu kita putar je dan kita biarkan dia basuh sendiri. Nanti kita bilas saja. Very very easy. Lepas tu goodbye to cooking fumes. Ramai tadi masak duduk je. Masak dekat dining room. Nak masak kat bedroom pun boleh. Kita tak ada fumes, tak ada bau-bau semua. Okay, so itu pun is good for your health. You tak bau semua asap-asap bila masak tu. Okay, so Thermomix ni macam mana kita nak earn Thermomix ni? So Thermomix kalau kita boleh bayar full price. Kalau bayar full price boleh dapat free gift cookbook. So harga Thermomix asalnya 7,188, ada RM200 diskaun. So sekarang 6,988 sahaja. Kalau kita nak bayar full price macam Elina cakap, boleh dapat free cookbook, boleh pilih antara 2. Salah satu The Malay Kitchen. Ini ada nasi dagang dalam ni, gulai ikan tongkol dalam ni, memang semua yang favorite lah kat dalam ni ya. Kalau beli kalau nak ambil ansuran pun boleh, credit card pun boleh, debit card pun boleh. Kalau ambil 24 bulan, bayar RM291 je sebulan. Kalau kita beli Grab tu, 1 mil lah untuk family Elina. Kita orang bayar 1 mil RM110. Kalau kita dua kali beli seminggu dah RM220. Tapi betul ke kita order 2 kali je seminggu kalau tak ada Thermomix ni? So memang that was Elina punya rationale bila
nak beli Thermomix sebab we were spending thousands of ringgit on GrabFood sebab tak ada masa nak masak kat rumah kan. Lepas tu memang teringin nak makan Korean, nak makan apa tu Italian, nak makan Japanese, semua tu teringin. Lepas tu kita tak tahu masak. Jadi kita beli je Grab. Tapi dengan Thermomix ni memang senang, semua boleh masak lah. Okay, so kalau RM291 tu RM9 lebih je satu hari. RM9 lebih je. Meal apa yang kita boleh dapat untuk RM9 lebih je. And ini untuk satu family. Okay. So memang it's a good investment. Dan sekarang kita ada promotion best. Kalau beli sekarang dapat free thermoserver ni. Harga thermoserver ni RM360. RM360 kalau beli dekat Thermomixnya website. Tapi kalau you beli dapat free ni. Host gift ni. Ini best. Elina ada banyak dekat rumah. Tak guna pinggan biasa. Sebab this one is very high quality stainless steel server 2.2 liter. Sama capacity dengan mixing bowl ni. Dan kalau kita letak makanan panas, dia akan stay panas. Letak makanan sejuk, dia akan stay sejuk. Kalau nak tapau, pergi rumah mak mertua, bawa macam ni kan stylo. Stylo kan? Macam kat hotel. Here you go, miss. Kalau pergi rumah jiran kan, semua bawa cling wrap tu, kita tak payahlah. Kita bawa ni lawas sikit kan. So, this one is very good. Make sure that you buy and you can get, ni, boleh beli ni. Boleh dapat ni for free. Okay, ini semua payment option kalau beli full price ke ansuran kan dapat juga. Okay, dapatkan ni. Dan kita pun ada extra promotion untuk yang dah ada Thermomix. Kalau ada Thermomix kan you tahu bestnya kalau ada lagi satu mixing bowl. Okay, mixing bowl ni kalau sekali dengan simmering basket RM1,500 lebih. Tapi kita ada promotion, you boleh dapat 55% discount hanya RM698 untuk dua ni. Cara nak dapat ni ialah you refer satu kawan dekat advisor you, lepas tu you boleh dapat ini dengan simmering basket for RM698 sahaja. Okey, terbuka kepada semua. Lepas tu bila ini promotion ini hanya untuk sebulan ni saja. Jadi ini memang kita cakap best promotion of the year. Memang best ada dua mixing bowl. Elina ada 2 Thermomix, ada 5 mixing bowl. Okey, tak payah kumpul Le Creuset tu. Kumpul ni saja mixing bowl ni, okey? Okay, so take advantage of this. Yang nak beli tu, beli cepat-cepat, lepas tu you boleh paksa you punya kakak, you punya adik semua beli supaya you boleh dapat tu juga untuk free. Nak tahu macam mana? Boleh tanya advisor juga. Okay? Alright. Lepas tu, apa yang you dapat bila you beli Thermomix ni? You dapat ni, lawa kan? Ni semua Varoma set. Okay, ni untuk steaming. Kat atas ni untuk steaming. Boleh letak satu ekor ayam kat dalam ni. Ada 2 level, boleh steam sayur, boleh steam ikan kat dalam. Boleh steam semua sekali. Lepas tu, dapat mixing bowl. Mixing bowl ni 2.2 liter. High quality stainless steel. Ada kalau kita tengok dia punya knife tu, depan tu tajam, belakang tu tumpul. Jadi bila nak masak macam benda yang senang berkecai macam noodles atau macam ikan, dia akan reverse. So teknologi Thermomix ni, dia punya blade boleh clockwise, boleh anti-clockwise. Jadi dia tak berkecai. Okay, so ini powered by very high quality, high technology German motor. Frictionless German motor. Okay, dan you akan dapat juga simmering basket ni untuk masak nasi. Okay, nasi dalam ni best, healthy, tak makan air kanji. Bila kita masak, letak air kat bawah, nasi kat atas, air putih-putih, air kanji semua kat bawah. Kita makan nasi yang lebih healthy. Bila panas, kita guna spatula ni untuk keluarkan macam tu. Okay, spatula ni pun bila dah kotor, letak kat atas permukaan, dia tak akan kena sebab ada ring ni kan. So best. Lepas tu ada dapat juga butterfly whisk ni. Ini kalau nak kacau-kacau, nak buat whipping cream, kita guna. Kita hanya letak ni kat sini saja macam tu. Okay. Senang je. Ini butterfly whisk. Lepas tu dapat juga measuring cup. Bila kita nak guna measuring cup ni, kita letak air 50 ml, 100 ml letak kat dalam, dan selalunya measuring cup ni kita attach kat kepala dia macam ni. Okay, dan dapat juga splash guard ni bila kita nak masak
high temperature goreng-goreng ikan bilis, goreng bawang, boleh letak je kat atas ni macam tu. Okay, semua ni dapat dalam you punya set. On top of that dapat free lagi satu cookbook juga, basic cookbook ni. Ini best. Bukan saja ada resepi kat dalam, tapi ada tip-tip buat cake best, macam mana buat kek lawa, macam mana nak buat roti lawa, semua macam ni dalam ni. Kalau nak manual cooking, ada tip-tip juga dalam ni. Okay? So, semua ni dapat dengan you punya Thermomix. On top of that, you dapat VIP cooking class. Kalau tak ada MCO, memang kita ada physical class. Tapi every week memang kita ada 3-4 show untuk you join lah dalam Zoom ni. Free delivery, tak payah pay any extra untuk delivery. Guna DHL seluruh Malaysia free. Lepas tu ada online recipe community. Kita ada cookie do tadi and kita ada online recipe community. Online recipe community ni user macam you dan macam I, kita upload kita punya recipe sendiri, lepas tu orang rate. Banyak local recipe yang best. Lepas tu ada juga free unboxing service. Selalunya kita buat face to face, you punya advisor datang buat face to face, tapi sebab MCO banyak duduk kat rumah ni, kita buat through Zoom. Okay, kita buat through Zoom. Personal advisor service. You punya advisor tu akan ada dengan you 24 jam. Kalau advisor you tak ada 24 jam dengan you dalam kita punya Telegram group tu, dalam tim kita terbesar di Malaysia. Tim Dynamics ada almost 500 Thermomix advisor. Kalau you tanya kat dalam Telegram tu, ada bukan satu jawab, 10 pun boleh jawab. Okay, so you ada akses kepada semua advisors dalam tim kita. Tak ramai tim boleh cakap macam tu. Okay, sebab kita memang terbesar dan kita adalah tim nombor 1 di Malaysia. Alhamdulillah. Lepas tu, you punya Thermomix semua datang dengan 2 years warranty. Okay, kalau ada apa-apa, kita ada warehouse kita, service center dekat Kota Damansara, kita akan arrange reverse pick up. Okay, but insyaAllah Elina punya Thermomix dah 2 tahun, tak ada apa-apa lagi. Okay, lepas tu, Thermomix. Kalau yang dah ada Thermomix tu, you memang suka kan Thermomix ni. Elina lepas seminggu dah ada Thermomix tu, terus sign up jadi advisor. Lepas tu, Elina jual Elina punya first 6 Thermomix. Dalam 1 minggu, dapat second Thermomix for free. So that's why Elina ada 2 Thermomix. Banyak advisor ada 2 Thermomix. You 6 orang tu, you punya adik-beradik, you punya cousin semua, you jual kat dia orang, you boleh dapat second Thermomix. Join kita as an advisor. Lepas tu commission memang bagus. Okay, so kalau memang you duduk kat rumah, ada time, lepas tu ini hobi you, jadikan dia hobi yang boleh menjanakan side income. Okay, beberapa ribu tu memang banyak kita boleh dapat. Kita boleh bagi hantar anak pergi kelas ni, kelas tu kan. Boleh beli kereta baru, saya nak kereta baru, boleh. Okay, jadi kalau you nak jadi Thermomix advisor, bayar 268 saja, boleh dapat aksesoris Thermomix worth RM700. Apa you dapat? 268. Ada baking mat saya buat roti tadi, jadi tengah kering. Ada baking mat. Lepas tu baking mat tu RM190. Semua suka baking mat tu sebab boleh masuk kat dalam oven. Baking mat mana yang boleh masuk dalam oven kan? RM190. Lepas tu you dapat ni, apron Thermomix ni RM120. Ini pun you dapat. Lepas tu ini baking mat dia. Okay, RM190 ni. Ni best. Okay, dah masuk oven berapa kali dah ni. Lepas tu you dapat bag ni. Okay, tak payah minta abang beli Chanel. Beli bag Thermomix ni, okay? 268 dapat ni juga. Lepas tu dapat folder Thermomix. Print out you punya manual recipe tu, letak kat dalam ni. Lepas tu dapat apa lagi? Dapat one more cookbook. Cookbook worth RM160 pun dapat juga. Okay, bayar 268 saja dapat ni. Lepas tu dapat juga flip chart ni. Supaya you boleh join Elina buat demo, okay? So semua ni kita boleh dapat dengan jadi advisor bayar 268 saja. Macam mana nak jadi? Okay, you ask you punya advisor. Senang saja. Satu klik kat link boleh buat pembayaran. Okay, dengan ini Elina kembalikan kepada kita punya chef-chef nak tunjuk diorang punya final result diorang punya masak tadi. Okay, jom kita pergi ke siapa dulu? Pergi ke Syaf dulu. Okay, Syaf. Nak tengok. Okay. Alright. Okay, hi guys. Oh, tadi saya dah tutup. Dengarkan suara I? Dengar.
So ni tadi I dah masuk tofu semua. So I transferkan ke dalam saya nak tunjuk sekejap Let me take my food. Alright. Sekejap sorry. Alright. Ini dia. Ni dah siap dah I punya sundubu jjigae. So you can see tofu tu tak hancur sebab I masak tadi 3 minit je. And then ni topping-topping lah, I tambah topping tadi. Banyak cendawan. Sedap sangat. Tak sabar nak makan. Alright, pass back to Elina. Okay, we go to the next one. Siapa? Okay, Pika. Pika. Pika ada ke? Dah ready? Ya, sorry. Dengar tak? Dengar. Ui, sedapnya. Okay. So inilah hasilnya jajangmyeon kita. Okay. So bila nanti kacau makan, make sure jangan terpotong noodle tu sebab orang Korea percaya kalau noodle tu potong, your life akan shorten. Okay. Ingat tu. Okay. Thank you guys for back to Elina. Okay, kamsahamnida. Kita pergi ke Farahin. Okay, kejap I angkat handset. Alright. Nampak tak? Nampak. Ni actually to be honest kan, first time I buat sepekat dan secantik macam ni. Sebelum ni so it is recommended untuk omit je rice wine tadi tu. Okay, thank you. Okay, thank you Farahin, sedapnya. Jom kita pergi ke Abes. Wah. Wow. Abes tak mute. Mute. Okay, sorry. So yeah, this is the bingsu. Dah Wah. jadilah, boleh makan. Jemput, sedapnya dia makan sekarang panas-panas ni. Ya, panas-panas ni sedap makan. Okay, thank you semua chef. Kita pergi ke Shira, bagi dia buat penutup. Okay, sebelum pergi ke Shira, dan kejap. Sebelum pergi ke Shira, I nak cerita sikit lah pasal kita punya Korean host ni. Dia tak introduce dia betul-betul tadi . I kenal Shira ni semenjak daripada kecil-kecil. 9 tahun I kenal Shira ni dulu. Okay, kita sama sekolah. Lepas tu Dari group kan? Group Spider. Apa dia? Dari group Spider kan? Ada group Spice Girl, janganlah cerita benda-benda macam tu, okay? Dalam Spice Girl tu, Shira Scary Spice. Okay, macam-macam lah masa kecil dulu kan. Lepas tu dia habis belajar kat sekolah, dia pergi ke Korea untuk lama juga Shira. 5.5 years. 5.5 years dia study engineering dekat Korea. Dulu I ingat tidur kat rumah dia sebelum dia fly pergi Korea kan. So apa tu, lepas tu dia pergi sana 5 tahun. Itulah dia duduk dengan family Korean kat sana. Itulah lupa cakap Melayu, dia cakap Korean saja. Tapi ingatkan dia akan bawa balik opa kan. Rupanya tak juga, kahwin juga dengan orang Melayu kita. Tapi cerahlah orang Melayu kita. Anak dia semua cerah-cerah. So itu cerita Shira, and dia baru dapat Thermomix dia. Ingatkan dia akan beli daripada kawan terlama dia ni. Rupanya dia beli daripada Nang. Nang yang tadi tu yang dia dah tiba-tiba kononnya technical problem, Elina kena masuk kan. Dia beli daripada Nang tu, tak apa rezeki Nang kan. Masih kawan dengan Shira ni, dah lama dah. Okay. So alhamdulillah suka tengok Shira share dia dengan anak-anak dia masak dengan Thermomix kan. Memang Thermomix is for everyone.
Okay, terima kasih Shira for teaching us a lot of Korean hari ni. So kita bagi terima kasih kepada Shira dengan semua chef-chef. Thank you. Kamsahamnida. Korean love. Okay. Okay. So terima kasih. Okay, Shira, treat us with some Korean phrases. Cakap. Okay. Orang Korea dia cakap kalau yang terbaik dia cakap chang. 그래서 Thermomix 짱이다. 그래서 다 빨리 사세요. Okay, beli cepat-cepat. Chang. Beli cepat-cepat. Okay, semua. Dia betul lah. Cuba tengok. Okay, alright. Thermomix Chang. Okay, thanks semua. Bye.